formula ini. Okey. Pertama, putaran 90 darjah ikut arah jam bermaksud it should be di atas ialah A, di bawah ialah B. Tapi kita terbalikkan, B di atas, A di bawah. Kenapa teacher letak perkataan tukar? Tukar ni bermaksud sama ada negatif atau positif. Okey. Sebenarnya kita terbalikkan A dan B, tapi simbol negatif dan positif tu kita kena tukar yang bahagian bawah. Maksudnya jika nilai A tu ialah negatif, kita tukar kepada positif. Jika nilai A tu ialah positif, kita tukar kepada nilai negatif. Okey, boleh faham? Seterusnya putaran 90 darjah lawan arah jam. Putaran 90 darjah lawan arah jam ni Okey, seterusnya putaran 90 darjah lawan arah jam. Putaran lawan arah jam ni dia berlawanan sedikit dengan 90 darjah. Bukan, berlawanan sedikit dengan ikut arah jam. Ikut arah jam B di atas, tukar A di bawah. Manakala kalau putaran lawan arah jam, yang nilai positif negatif tu di B tu yang ditukar, yang A tu tidak ditukar. Kalau kamu bandingkan B, kita ikut asalannya. Kalau dia negatif, kekal negatif. Kalau nilai positif, dia kekal positif. Tapi kalau lawan arah jam, kalau nilai itu positif, kita kena tukar kepada simbol negatif. Okay, that's why teacher letak perkataan tukar. Okay, yang ketiga putaran 180 darjah. Putaran 180 darjah, kedua-dua simbol positif dan negatif itu kita kena tukar. Okay. Seterusnya pembesaran. Pembesaran punya penjelmaan pun dia ada cara dia tersendirilah. Teacher ada bagi contoh untuk video selepas ini. So kamu kena rujuk video tersebut untuk memudahkan dan memahami macam mana penggunaan formula ke-44 ni. Tapi untuk formula 180 darjah tiada dalam soalan. So teacher cuma buat ikut arah jam, lawan jam dengan pembesaran sahaja. Okay. So kita buat perbincangan untuk soalan penjelmaan. Kertas 2. Soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 Roman tu dia suruh kita cari penjelmaan T untuk di point J. Okey, point J kita ialah point J kita koordinatnya ialah 93 melalui pantulan penjelmaan T. Melalui penjelmaan T kita akan dapat image. Penjelmaan T ialah translasi 2 negatif 1. Translasi 2 negatif 1 kita buat pengiraan guna kalkulator sahaja ya. 9 tambah 2 di koordinat 11. Lepas tu 3 tambah negatif 1 di koordinat yang kedua. So jawapan yang untuk satu Roman, image J kita ialah 11, 2. Okey, yang kedua Roman. Okey, 2 Roman melalui penjelmaan TP. Macam teacher cakap sebelum ni, kita kena dahulukan yang di belakang baru kita buat yang di depan. So point J ialah 93. Melalui penjelmaan P kita akan dapat image yang pertama. P ialah reflection pada garisan Y sama dengan 12. Y sama dengan 12. Y12 kita di sini. Ni ya. Ini 12, kamu garis, Y sama dengan 12.
Lepas tu point J kita ini. Jarak dari objek J pergi garisan pantulan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. So maksudnya image daripada garis pantulan mesti 9 kali juga. So ialah 21. Ini 21 ni macam mana teacher dapat 21? Dari koordinat 12 kamu tambah dengan 21 petak. Kamu akan bukan 21, berapa petak tadi? Teacher cakap luas ya teacher. Tambah dengan jarak objek ke garis penjelmaan kita. So kamu akan dapat 9 dengan koordinat 21. And then baru kita selesaikan yang T. So penjelmaan T ialah translasi 2 negatif 1. So 2 negatif 1 kita tambahkan dia 9 tambah 2. Kita akan dapat koordinat kedua iaitu 11. Lepas tu 21 tambah negatif 1 kita akan dapat 20. Okey, seterusnya kita akan jawab bahagian 3 Roman. 3 Roman tu ialah PR kan penjelmaan yang wujud. So kita kena dahulukan yang di belakang baru kita buat penjelmaan yang di depan. Penjelmaan yang di belakang ialah R. R tu ialah penjelmaan R tu ialah satu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat C. Okey, pada pusat C. Pusat C kita berkedudukan 73. Lepas tu objek kita ialah 93. Sebelum ni video sebelum ni teacher ajar kamu cari putaran menggunakan pembaris kan. So teacher harap untuk kali ini dia ada yang lebih mudah sikit. Teacher harap kamu boleh faham apa yang teacher cuba sampaikan. Okey. Untuk formula pengiraan putaran ni dia ada satu cara lagi teacher dapat. Okey, dia punya formula berbentuk matriks A dan B. Matriks macam biasalah, A ialah X, B ialah Y. So, kalau lawan arah jam, lawan arah jam 90 darjah, bahagian atas tukar B, bahagian bawah ialah A. Kita tukar kedudukan. AB kalau lawan arah jam 90 darjah tukar ke B dan yang di bawah ialah A. Okey? So kita try buat. Okey, kita punya pusat ialah koordinat 73. Objek ialah 93. Pusat 73, objek 93. Okey. Lepas tu, teacher punya formula yang paling mudah lah teacher rasa. Tapi kamu kena hafal dia punya step. Okey. Dia punya kedudukan objek 93. 93 kita ubah kepada bentuk matriks. Tolak 73. 73 ialah pusat. Bermaksud objek tolak pusat. So kita akan dapat jawapan 9 tolak 7. Kita akan dapat 2. 3 tolak 3 kita akan dapat 0. So dia jadi bentuk matriks sudah kan? And then kan kalau sudah jadi dalam bentuk AB, so this one A, this one ialah B. Kamu kalau lawan arah jam teacher kata matriks kedudukan matriks dia bertukar tempat. B di atas, A di bawah. So this one ialah AB. Kita tukar tempat akan jadi 0, 2. Betul? Okey.
Kalau di sini ada nilai, contohnya di sini positif, kalau tukar tempat dia akan jadi negatif. Tapi kalau di atas ni ialah negatif 2, dia ke bawah dia kekal sebagai negatif 2. Yang B tu sahaja kamu tukar sama ada positif atau negatif. Tapi yang kosong ni tiada nilai kan. So letak kosong dengan 2. So kita dapat koordinat baru, betul? So koordinat baru 0, 2. Tadi kita tolak. Yang kedua kita tambah dengan pusat lagi. Ini image yang kita dapat koordinat baru 02 tambah 73. 73 ialah pusat. Kalau kamu tertanya-tanya, kamu tengok dengan kertas soalan kamu sendiri, C di kedudukan 73. So 0 tambah 7 sama dengan 7. 2 tambah 3 sama dengan 5. So penjelmaan putaran kita untuk lawan arah jam, image yang kedua ialah J 75. Okey, yang kedua, image yang kedua ialah penjelmaan P. Penjelmaan P ialah reflection pada garis Y sama dengan 12. Kita punya J, image yang pertama 75 kan? 75, dekat sini. So garisan Y sama dengan 12. 1 2 3 4 5 6 7. So objek ke garisan pantulan jarak dia ialah 7 peta. So bermaksud dari garis pantulan ke image lagi satu, jarak dia pun mesti sama 7 peta. So di sini 12 tambah 7 kamu akan dapat 7 19. Okey, setakat ni boleh faham? Itu untuk lawan arah jam ya. Ikut arah jam lain, putaran 180 darjah pun lain. Nanti teacher ajar macam mana. Sekarang ni kita fokus untuk soalan nomor 1. Untuk 1A 3 Roman so settle. Untuk soalan ini, soalannya ialah lawan arah jam. Nanti ada soalan ikut arah jam dengan 180 darjah. Teacher akan bagi tahu cara pengiraannya. Okey, seterusnya ialah B1 Roman. B1 Roman ni dia kata M ialah image bagi K di bawah gabungan penjelmaan WV. Uraikan selengkapnya penjelmaan V dan W. Okey, bila kita dapat penjelmaan WV, bermaksud penjelmaan yang pertama dilakukan ialah V dan penjelmaan yang kedua dilakukan ialah W. Okey, penjelmaan yang pertama ialah, kalau kamu tengok sini, kita ada 3 gambar raja dan ketiga-tiga ialah berbeza. Okey, kan dia cakap M ialah image bagi K. Maksudnya this one ialah image untuk K. So K ialah image untuk L. So bermaksud L pertama, L ialah objek, K ialah image yang pertama dan M ialah image yang kedua. So bila kita sudah tahu V, bermaksud V ialah antara K dengan L. So antara K dengan L, dia punya bentuk sama. Untuk mengetahui sama ada dia garisan pantulan ataupun putaran ataupun pembesaran, kamu kena tengok beberapa ciri terlebih dahulu sebelum kamu tentukan kamu punya jenis penjelmaan. Secara automatik M ialah penjelmaan pembesaran. So maksudnya W ialah pembesaran. Yang V ni sometimes dia garisan pantulan, sometimes dia ialah putaran 90 darjah atau putaran lawan 90 darjah. Tapi kalau kita tengok sini,
ini ialah garisan pantulan. Garisan pantulan kamu tengok ya. K dengan penjuru dengan penjuru dia bertembung. Kalau putaran 90 darjah dia akan berlawan kan? Dia akan lain bentuk, dia akan berubah. So kalau yang berlawan ni maksudnya ialah dia menggunakan garisan pantulan. Garisan pantulan, untuk mengetahui garisan pantulan, penjuru image pertama dengan objek, kamu kira jarak dia, and then kamu bahagi dengan 2. Contoh ya, 1, 2, 3, 4. Jarak L dengan K ialah 4 petak. So untuk mengetahui garis pantulan, bahagi dengan 2. So bila bahagi dengan 2, kita punya titik tengah ialah di garis 8. Okey, dapat tangkap? Okey, untuk yang pertama B1 Roman A, B sama dengan B ialah garis pantulan pada X sama dengan 8. Sebab ini ialah koordinat X dan di sini ialah 8. So X sama dengan 8. Kamu jawab begitu pun kamu akan dapat markah full 2 marks. Okey, yang kedua ialah B. Kalau pembesaran, teacher cakap tadi B ialah pembesaran kan, iaitu M tu pembesaran bagi K. So bermaksud kita perlu cari 2 benda. Yang pertama, pusat, dan yang kedua, faktor skala. Faktor skala ni kamu kena mention dalam kamu punya jawapan kerana ia mempengaruhi kamu punya markah. Okey, kita tengok ya. Jarak perbezaan garis lurus ini dengan yang ini berapa? Ini yang pembesaran 1, 2, 3, 4. 1, 2. 4 bahagi 2, kamu akan dapat 2. So maksudnya faktor skala yang kita gunakan ialah 2. So faktor skala ialah 2, tapi pusatnya kita perlu tahu. Pusat untuk pembesaran ialah siapa? Kita ada pembaris lah. Pusat untuk pembesaran ini ialah, ini kita punya objek, yang ini kita punya image. Teacher akan, kita perlu buat garis panjang dan hubungkan menjadi garisan perpendikular. Okay, contoh ya, ini kamu hubung, yang ini pun kamu hubung garis, and then yang ini pun kamu garis, yang ini partner dia sini. So ini pun kamu garis. So ini kamu garis, ini pun kamu garis. So pusat dia di sini. Jika kamu tembungkan penjuru ini buat garisan lurus dan ada pangkat X, itu ialah dia punya pusat. So pusat untuk pembesaran ialah 14, 0. So M ke W? Okey. W ialah pembesaran pada faktor skala 2 berpusat di 14, 0. So itu maksud dia. Okey, boleh faham soalan nombor 1? Okey, kalau kamu faham soalan nombor 1, teacher teruskan. Teacher dah jawab semua ya. Teacher akan cari soalan yang putaran lawan arah jam, putaran 180 darjah dengan putaran 90 darjah. Okey?
Okey, teacher ketinggalan untuk soalan nombor 1 B2 Romannya. Untuk soalan nombor 1 B2 Roman ni, dia ada formula yang kamu kena tahu, yang kamu kena hafal. Tapi dalam formula ni ada dibagi dalam kertas soalan SPM. Tapi better hafal lah, jadi kamu tahu kegunaan setiap formula tu. Okey, untuk formulanya ialah luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, dia bagi tahu diberi bahawa K mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 12 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh M. Dia bagi kita luas K 12. K tu yang kamu sedia maklum ialah objek untuk M. So, dia soalan direct. Kita guna tadi ialah faktor skala 2 kan. So, 2 kuasa 2 darab dengan 12. Kamu akan dapat 2 kuasa 2, 4 darab 12. Kamu akan dapat 48 M kuasa 2. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni soalan jenis yang sama juga, cuma teacher akan bagi tahu cara mencari putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, putaran 90 dia ada bagi tahu Raja 13 menunjukkan titik J, 1, 2 dan sisi 4 ABCD dan sisi 4 EFGH dilukis pada suatu sata kartesan. And then, penjelmaan T ialah translasi, penjelmaan U ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Penjelmaan R ialah satu pantulan pada garis X sama dengan 3. Dia suruh cari RU dan TR. Okey, soalan nombor 2 A 1 Roman ialah RU. So, kita kena cari ialah penjelmaan U terlebih dahulu menggunakan point J. Point J ialah 1, 2 melalui penjelmaan U. Penjelmaan U ialah putaran 90 darjah mengikut asalan. So, maksudnya putaran 90 darjah mengikut asalan tu ialah 0, sebab kita punya garisan asalan di situ kan. Okey. Pusat kalau 90 darjah lawan ikut arah jam, kita guna formula yang sama juga, iaitu bentuk matriks, tetapi this one ialah B, di sini tukar A. Okey, so pusat ialah 0, 0. Objek ialah 1, 2. Kita tukar kepada bentuk matriks. Pertama, susunan dia ialah objek 1, 2 tolak pusat 0, 0. So, kamu akan dapat 1 dan 2. This one ialah A dan this one ialah B. Kita tukar kepada this one. Kita tukar. So, B kekal 2. 1 akan jadi negatif sebab kita tukar tepat. So, tambah 0, 0. Kita akan dapat 2
Negatif 1 tambah kosong akan dapat negatif 1 tambah kosong akan dapat negatif 1. So, image kita ialah 2 negatif 1. So, image untuk di penjelmaan U, J image yang pertama 2 negatif 1. Senang kan? Tak perlu guna pembaris 90 darjah tu. So, yang kedua ialah R. R kita ialah reflection pada garis X sama dengan 3. Di sini. So, X sama dengan 3, 2 negatif 1. Di sini kan, image yang kedua. So, image kedua pergi ke sebelah, mesti jarak yang sama. So, 1, 1. So, image yang kedua di sini. J 4 negatif 1. Okey? Okey, senang kan sudah? Saya harap kamu dapat tangkap ya. Okey, yang kedua. T, R. So, kita akan buat R dulu, baru T. So, objek 2 melalui penjelmaan R. So, di sini ialah objek 1, 2, 1, 2. So, image yang pertama ialah 5, 2. So, image yang kedua ialah melalui titik T. T ialah translasi. So, kalau translasi pun senang juga. 2 tambah 5 akan dapat 7. 3 tambah 2 akan dapat 5. So, selesai untuk soalan 1. Okey, seterusnya ialah huraian penjelmaan. Huraian penjelmaan EFGH ialah image untuk ABCD di bawah gabungan penjelmaan MN. Huraikan selengkapnya penjelmaan tersebut. Pertama, dia cakap EFGH ialah image bagi ABCD. Okey. Lepas tu, dia bagi tahu di bawah gabungan penjelmaan MN. So, kita kena uraikan terlebih dahulu penjelmaan N baru M. So, satu Roman N. Okey, kalau kamu tengok kamu punya gambar raja, ini ialah yang besar ni ialah image untuk ABCD. So, sebelum jadi ABCD, dia perlu ada lagi satu penjelmaan, betul? Penjelmaan yang pertama ialah yang this one. Ini ialah objek yang pertama, akan terhasilnya image yang pertama, and then terjadi lagi penjelmaan yang kedua, terhasillah penjelmaan yang ketiga, maksudnya image yang ketiga. Okey, teacher ada buat this one. Okey, ini. Okey, kamu boleh rujuk ataupun buat something nota lah untuk yang masih keliru bagaimana nak tentukan penjelmaan mana yang terlibat. Okey, teacher buat satu andaian sahaja ya. Teacher tak tahu, tak pastilah. Kalau silap bagi tahu teacher lah. Okey, kalau translasi penjelmaan yang bentuk penjelmaan gambar raja tu dia akan jadi seperti ini. Maksudnya sama bentuk. Itu translasi. Yang kedua, kalau pantulan bucu dengan bucu bertemu. Sorry ya, lukisan teacher tak cantik sangat. So jangan expect dia mesti serupa. Sebab teacher bukan budak seni. Yang ketiga, putaran 180 darjah. Kalau putaran 180 darjah, yang atas ni akan bertukar ke bawah. Okey? Tapi ini dengan bucu tetap bertemu. So, kamu jangan keliru. This one, bucu dengan bucu bertemu. Tapi saiz atas bawah, kiri kanan, bentuk jarak semua sama.
Tapi putaran 180 darjah, bucu dan bucu bertembung, tapi dia terbalik. Okey? Dan yang keempat, pembesaran. Ini normal. Orang selalu tengok kecil dan besar. That's why pembesaran. Dan yang terakhir, putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah ni, ini asalan. Objek, this one ialah kamu punya image. Dia akan berputar, bucu ni akan ke bawah. So, dia punya bentuk berbeza. Kalau kamu tengok gambar raja ni, kan teacher cakap ini ialah objek yang pertama, image yang pertama. So, bucu dan bucu bertembung. So, itu dalam kategori pantulan. So, pantulan, untuk mengetahui pantulan, kamu kiralah jarak dari objek ke image. 1, 2, 3, 4. So, 4 bahagi 2. So, inilah kita punya garis pantulan. Senang kan? So, garis pantulan berjalan pula. Dia punya buku ni pandai dah. So, penjelmaan. Sepatutnya tak payah tulis pun tak apa-apa. Garis pantulan pada X sama dengan 6. Itu je. Okey? Dan yang kedua, penjelmaan kedua ialah M. M ni pun kita tahu pembesaran kan? Kita cuma perlu kira jarak petak tu. Ya, 1, 2 asal pergi yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi 2 kamu akan dapat 3. So, faktor skala kita ialah 3. So, pembesaran pada faktor skala 3 berpusat di manakah dia punya pusat? Kamu hubungkan this one dengan this one. Garis. Sini pun garis. Di sini pun garis. So, di sini dia punya pusat. Pusatnya ialah 7, 8. 78 kan 87. 8, 7. Dah siap. Senang kan? Okey. Next ialah diberi bahawa diberi bahawa sisi 4 ABCD mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 8 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang berlorek. Soalan tadi ialah soalan direct kan? Yang ini dia suruh kamu berfikir sedikit. Mula-mula kita cari luas image terlebih dahulu yang besar. Okay, luas image 3 kuasa 2 darab 18. Sebab dia bagi tahu ABC ialah 18. Betul? 3 kuasa 2 18 berapa? 3 kuasa 2 darab 18 sama dengan 162. So 162 diberi bahawa sisi 4 ABC mewakili dia mau kawasan yang berlorek kan? Kawasan yang berlorek maksudnya yang besar tolak yang putih, yang kecil. So 162 tolak 18. Kamu akan dapat 162 tolak 18 akan dapat 144 M kuasa 2. Okey, boleh faham? Okey, settle. Senang je ni. Kita cari contoh soalan huraian untuk putaran 90 darjah dulu, okey?
Okey, seterusnya teacher bagi contoh untuk yang sukar sedikit kan bahagian putaran. Soalan 6B untuk penjelmaan yang WV tu. Dia cakap pentagon QRSTU ialah image bagi pentagon KLMNP di bawah gabungan penjelmaan WV. Sorry, kamu nampak ke juga? Ayah. Okey, seterusnya teacher akan buat satu lagi soalan nombor 6B, satu Roman. Dia bagi tahu kita pentagon QRSTU ialah image bagi pentagon KLMNP di bawah gabungan penjelmaan WV. Okey, yang pertama kita kena dahulu di belakang baru di depan. Okey, yang penjelmaan yang kedua ni kamu boleh tahulah kan dia ialah pembesaran. Kita mau cari penjelmaan apakah yang digunakan untuk yang pertama. Okey, teacher ada bagi yang ini kan, bagaimana kita mau menentukan penjelmaan mana yang terlibat. Pertama, penjelmaan pembesaran terlibat. Satu lagi, kedudukan gambar raja yang pertama dengan gambar raja yang kedua. Bucu atas dengan bucu bawah dia terbalik kan. It mean dia penjelmaan putaran 90 darjah. Kita mau tengok sama ada putaran 90 darjah tu lawan arah jam kah atau ikut arah jam. Okey, kamu tengok ya. This one ialah penjuru objek, ini penjuru image. Kamu buat satu garisan L. 1, 2 untuk bertembung. So, ini maksud kita punya objek ni di dalam L kah di luar L. So, bermaksudnya dia di dalam L ikut arah jam. Okey. Lepas tu untuk mencari pusat bagi putaran ikut arah jam 90 darjah ni, penjuru L ni kita tembungkan dengan penjuru image yang kedudukan yang sama. L dengan R tembungkan seperti ini. Okey, sorry bengkok, kamu kena guna pembaris ya. Tembungkan, lepas tu ambil lagi satu penjuru objek untuk jadikan dia garisan serenjang. So, garisan serenjang di sini. Guna pembaris lurus juga. So, yang bertembung ni di situ ialah dia punya pusat putaran. So, pusat putaran it should be di sini ya. So, pusat putaran ialah 6 dengan 6. Boleh? So, V ialah putaran 90 darjah ikut arah jam berpusat pada 66. Penjelmaan W ni asal punya lukisan yang kecil ni tiada. Cuma ada kecil ini dan pembesaran ini. Sebelum terjadinya pembesaran, kita mempunyai satu lagi image di sini. Sebab mana boleh melakukan putaran? Melakukan putaran tanpa image yang kecil terlebih dahulu, melakukan pembesaran tanpa image yang kecil kan? So, kita lukis satu lagi image di sini hasil daripada putaran 90 darjah tersebut. Kamu akan dapat pusat ini dan ini bertembung di sini. Ini tembung sini akan dapat di sini. Buat satu garisan lurus, bertembung sini, ini bertembung sini. Jadi kita punya pusat ialah 7, 9. Lepas tu pada faktor skala ini 1, di sini 1, 2, 3. 3. So, bermaksud 1 darab 3 kan? Jadi, faktor skala ialah 3. So, untuk penjelmaan W, gabungan penjelmaan W ialah pembesaran pada skala faktor 3 berpusat di 7, 9. Seperti itu. Okey? Saya harap kamu faham. Okey, seterusnya soalan 7A 1 Roman.
7S 1 Roman ni maksudnya T kuasa 2. Bermaksud kamu punya tu seperti ini. Maksudnya T dia melakukan penjelmaan sebanyak 2 kali. So image objek kita yang pertama ialah negatif 3, 3. P negatif 3, 3 melalui penjelmaan T. So kalau kita tambah negatif 3 tambah 4 akan dapat 1. 3 tambah negatif 3 akan dapat 0. So ini image yang pertama. Image yang kedua, T lagi sekali lagi. So kamu akan dapat 1 tambah 4, 5. Negatif 0 tambah negatif 3, negatif 3. Ini untuk 1 Roman, senang sahaja. Okey, yang ini 2 Roman. Yang 2 Roman ni TS, tapi kita akan melakukan pembesaran pada center negatif 5 dengan 2 dengan pada skala faktor 2. Pada skala faktor 2. Okey, dia sama juga macam bentuk putaran. Okey, bentuk putaran macam ini ya. Kita cari yang sedikit. Okey. Kita buat asas terlebih dahulu, A dengan B. And then K, A, B. Okey, objek ialah negatif 3, 3 tolak pusat negatif 5, 2 akan dapat negatif 3 tolak negatif 5 akan dapat 2. 3 tolak 2 akan dapat 1. Lepas tu kita buat bentuk seperti ini. K ialah faktor skala. Faktor skala ialah 2, 2, 1. Buat pengiraan seperti matriks. 2 darab 2, 4. 2 darab 1, 2. 42 kan? Okey, lepas tu image 2 tolak tambah negatif 5, 2. Ini ialah pusat, ini image yang ini. So 4 tambah negatif 5 dapat negatif 1. 2 tambah 2 dapat 4. So jawapan dia P negatif 3, 3 melalui penjelmaan S. Begini ya. Okey. Kita buat dulu formula dia macam ni. Kamu perlu tahu asas lah matriks. So untuk pembesaran K darab bentuk matriks A dan B. And then objek negatif 3, 3 tolak pusat negatif 5, 2. Selepas itu buat pengiraan seperti matriks, kamu akan dapat 2, 1. 2, 1 masukkan ke dalam ini. K kita sudah dibagi dalam soalan kan. K ialah 2. Lepas tu yang ini ialah jawapan yang kita dapat 2 dengan 1. Darab masuk dapat 4, 2. And then belum habis sampai situ, kamu perlu tambah kembali dengan pusat yang diberi. So 4, 2 tambah negatif 5, 2. So kamu akan dapat image yang baru ialah negatif 1 dan 4. So jawapannya image 1, negatif 1, 4. Lepas tu penjelmaan yang kedua ialah T. T ialah translasi. Kan? So negatif 1 tambah 4, 3. Lepas tu 4 tambah negatif 3, 1.
dan. Okey, teacher harap kamu faham.